Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Dynamic ya. Market dynamic ni melihat kepada kaitan di antara pasaran saham, USD dan juga kepada JPY ya. Dan daripada pergerakan tiga asset classes ni, kita bukan hanya melihat pergerakan satu lekuk ni ya. Kita melihat kepada struktur pasaran. Dan kalau anda lihat kepada pasaran bond, ini adalah untuk bond futures. Bond futures yang menaik menunjukkan faedah dalam ekonomi masih lagi rendah. Faedah dalam ekonomi rendah bermaksud ekonomi tak bagus. Simple. Boleh kawan? Ini adalah pada bond futures ni menunjukkan satu trending ke atas. Satu trend ke atas. Kita tak dapat nak katakan ini sebagai ini bukan trend. Kita tengok dekat time frame lagi besar. Okey, ini trending ke atas. Okey. Jadi bond trending ke atas menunjukkan bahawa yield dalam pasaran dunia adalah menurun. Price dan yield dalam pasaran bond berlawan ya. Jadi kita ada yield yang menurun, kita ada price yang menaik. Okey, itu satu red alert ya. Yang kedua kita ada dekat pasaran dekat pasaran equity yang menunjukkan penurunan. Nak tak nak kita akan letakkan ini sebagai 5 wave. Anda cerita macam mana pun ini adalah 5 wave ke bawah. Okay, we might have flat kat sini ataupun kita ada maksud flat ni maksudnya ini habis kalau dia flat. Kalau dia flat ini habis. Maksudnya ini adalah A, B dan C. We might have that. Kalau itu dan ini akan menjadi satu bottom. Dan kita akan ada sharp recovery. Kalau itu berlaku. At the moment kita tak tahu. Berdasarkan structure price, berdasarkan maklumat daripada data, daripada technical, kita tak tahu. Boleh? Okey, kalau saya kata tak tahu, saya memang tak tahu. Kalau saya ini berdasarkan technical, berdasarkan fundamental kita pun tak tahu. Berdasarkan sentimen kita pun tak tahu. Sebabnya anything kita akan refer kepada chart. Berdasarkan chart ini masih lagi menurun. Tapi adakah dia membuat lower low? Adakah dia persoalannya adakah kita melihat trend yang baru? Bagi saya kalau kita lihat kepada trend ini belum lagi membuat lower low. Ini adalah untuk Nikkei. Tetapi ini untuk Nikkei. Ini untuk Hang Seng. Tak ada lagi lower low. Boleh? Okey. Ini adalah untuk Australia. Australia, yes. DAX, tak ada. Kalau kita lihat kepada ni, tak ada. Kalau kita tengok kepada IBEX, ni ada. Ni kita ada lower low. IBEX. Okey. Ini tak dapat nak refer. Ini pun tak ada. What I mean is dekat sini. Okey. Ini tak ada, belum lagi membuat lower low. S&P 500 belum lagi membuat lower low. Maksudnya, saham dalam pergerakan ke bawah dan sedang membuat correction. Correction ini mungkin akan menjadi satu impulse hanya bila dia break ke atas ini. Itu daripada sudut price action. Jadi in other word, kita belum ada cukup info. Sebab itu saya katakan indeks ni anda tak pergi short. Anda tak pergi short indeks. Tapi boleh buy tak? Belum. Tak ada. Sebabnya kita kena tunggu dia break atas ini untuk cancel out pergerakan ini. Okey? Okey, maksudnya untuk completekan move ini. Sebabnya move ini dia bermula daripada sini.
Dia bermula daripada ni. Sebab dia tak ada lower low pun, Ustaz. Faham tak? Tak ada set up, tak ada trend. Boleh? Itu je. Dia yang ini pergerakan ni tak ada kena-mengena ni. Dia kena mengena dengan yang ini. Okey? Jadi kalau kita nak katakan kita nak long, anda tunggu dia break up atas ini. Okey? Anda tunggu break out atas ini. Anda cuma short index sekiranya dia break yang ini. Dia break bawah W ni. Then dia break retrace, anda boleh short. Kalau dia pada waktu ni dia tak ada apa-apa, dia tengah range, dia tak ada apa-apa. Kalau dia jatuh, selagi dia tak break bawah ni, instead of short index, anda short JPY pair. Saya dah ulang benda tu dari bila ni. Anda tak short index. Index anda cari peluang untuk nak long, tapi bukan sekarang. Bukan sekarang. Now is not the time untuk anda trade index. Bukan masa. Kecuali anda masuk intraday lah, masuk keluar. Itu saya tak trade macam tu. Tapi kalau itu yang anda buat, anda pergi kat time frame kecil, anda akan nampak sequence of higher high, higher low. Itu di time frame kecil. Okay? No. Seperti saya sebut, kita tak cukup info. Daripada sudut teknikal, daripada sudut ni, no. Saya tak setuju dengan pendapat untuk short index sebab saham you are only going for long. Kalau melabur dalam otak kita fikir apa, Wan? Kalau kita melabur, kita fikir beli saham kan? Betul? Okey. Dia depend. Kalau kita trade, kita tak peram. Sebabnya anda menggunakan leverage. Kalau selagi akaun kita menggunakan leverage, anda tak peram. Dollar cost averaging. Dollar cost averaging sesuai bagi mereka yang melabur, bukan mereka yang trade. Itu beza dia. Kalau kita nak dollar cost averaging, anda tak gunakan leverage. Anda tak gunakan margin. Anda gunakan full equity. Fikirkan benda tu. Itu beza dia. Bila orang trade dengan orang yang melabur, itu beza utama dia. Yes, not for CFDs. Okey, ini adalah untuk indeks, dan apa yang kita nampak dekat indeks adalah if you're going for lower time frame, to me lah, you will see that volatility, that volatility. To me, at the moment, saham indices is not something that you trade at the moment, because there is not enough info, and macam mana pun anda tengok, ini adalah retracement. Kenapa long di retracement? Faham? Kita ambil chart kosong. Kenapa long di retracement? Ini retracement kan? Ini dah uptrend ke downtrend? Simple. Ini dekat 4 hour. Ini uptrend ke downtrend? Kan? Simple. Jadi kenapa cari long? Okey, tapi kalau anda nak short, masalahnya downtrend ini di higher time frame, di daily tak ada apa-apa. Faham? Di daily tak ada, di daily masih lagi menunjukkan satu yes, kita baru ada satu lower low. Kita baru bukan satu lower low, satu low. Tak ada lagi lower low. Faham? Tak ada. Jadi tak ada apa-apa. Di daily is not giving you any info.
Weekly is telling you this is still an uptrend. Jadi saham is something yang tak ada apa-apa. You are not touching it at the moment. Index, faham? Ini something yang saya duk cerita daripada bulan 2 awal bulan 2. Saham is not tengah bulan 2. It's not something yang you are doing anything. If anda nampak set up untuk short saham, instead of short saham, you are looking at JPY pair, benda-benda seperti AUD JPY, because kita ada lower low. Kita ada lower low. Ini tak break. Tak apa. Because this thing ada lower low. Low, high, lower low, low high. Dan kita nampak clear. Betul? Instead of anda short index, anda short untuk JPY pair. Benda yang ada lower low. Make sense? I hope that one makes sense to you guys. Something, ini cerita technical. I'm not talking about ni. I'm not talking about apa cerita fundamental or apa. Okay? Ini ada lower low. Daily kita ada lower low. AUD JPY. Kan? Ini this is downtrend. GBP JPY. Ini sideways. But kita ada lower low. Recent. Dia baru saja break. Ni. Pada minggu lepas. Okay. Kita baru saja ada break. Minggu lepas. Lower low. CAD JPY. The same. Kita ada lower low. Kita ada lower low kat sini. So this is, kalau anda nak trade, instead of trade apa ni, apa shorting indexes, anda short JPY pair. Boleh? Okay. So untuk minggu ni, hari ni agak senyap. Kita akan ada volatility pada waktu US session pada malam nanti. More liquidity. But expect market yang agak senyap sikit lah hari ni. Tomorrow kita akan ada China trade balance dijangkakan lebih positif. What we want to see is not the trade balance per se. What you want to see is the import figure. It's not the export figure. Sebabnya China ni adalah pengguna komoditi. Okay? Kalau China is importing commodities, that will be something yang kita akan lihat untuk nak itu akan menyokong kepada sentimen. Dia bukan pasal cuit sikit tak cuit sikit, dia pasal breakout atau tak breakout ya, dengar. Cuit sikit tu dekat daily. Try tengok dekat M15 besar. Dia bukan dia pasal cuit sikit tak cuit sikit. Dia pasal dia breakout atau tak. Okey. Okey. Ini untuk data besok. Yang kita nak tengok adalah trade balance ni untuk China, lebih kepada importation figure dia. Even if trade balance dia negatif, tapi kalau import dia tinggi, itu boleh menyebabkan mula-mula jatuh dulu sentimen, lepas tu naik balik. Meaning China is buying. Ini adalah trade balance besok. Dan kita akan mula nampak data-data COVID-19 iaitu kepada retail sales untuk US dijangka menunjukkan angka yang ekstrim. Ini adalah kalau betul negatif 8, itu adalah dekat bawah ni. Dan setakat ini kita cuma nampak yang itu, setakat ini tak ada lagi negatif 8. Okey, tak ada lagi. Tak pernah sampai lagi lah. Okey. Ini adalah untuk retail sales US. Besok, Rabu. Kita juga akan ada Bank of Canada dijangka mengekalkan kadar faedah because I don't see untuk Bank of Canada pergi kepada zero interest. 0.25 they cut before. Yang mungkin dia buat adalah untuk menambah lagi jumlah ataupun frekuensi dia punya asset purchase. Itu mungkin berlaku.
Lain daripada tu, kita akan ada pada Khamis untuk Australia Employment Change. Dijangka juga menunjukkan penurunan. Kita ada US, NFP sebelum ni, kita ada Kanada pada minggu lepas menunjukkan sektor pekerjaan yang lemah. Unemployment claim US. This is another that one. We are looking at, we've been looking at orang menganggur, jumlah peningkatan claims pengangguran dekat US yang hampir mencecah 18 juta kalau kita lihat daripada tempoh COVID-19. Kita campur tiga ni, hampir mencecah 18 juta. So this continue untuk menunjukkan bahawa ekonomi masih lagi lemah. GDP untuk China, ni seperti saya sebut awal tadi, ini dijangka akan menjadi tema keseluruhan market selain daripada COVID-19. The reality of how COVID-19 containment dan lower activity dalam market continue untuk pressure the economy. Selepas ni adakah kita akan memasuki zero interest rate zone untuk recover? Depend. I don't foresee that at the moment. I don't foresee that. Orang yang bagi hutang tu dia kena buat duit juga. Itu bisnes dia lah. Okay. Zero interest rate is good for us. Is good untuk kita. Tapi bayangkan kalau anda menjalankan bank, kan? Ataupun any business peminjaman lah. Kalau everything is zero, ataupun even pelaburan, sebabnya kalau polisi go zero, the yield bond fixed rate akan jatuh. Fixed rate akan jatuh. Penyimpan akan keluar daripada market. Yes, Fazli. Yeah. Jadi pelabur will need that interest. So fikirkan benda ni, ada timbal balas dia. If economy slow down, you need the interest to go down. You need the interest to go down. Then you won't see pelabur masuk market. Okay. There must be a point di mana interest tu is good enough, is at optimum. Itu yang nak balance out di antara interest rate, di antara kadar pinjaman dan juga kadar pelaburan, pulangan pelaburan. Benda ni yang kena di balance out lah. Dan juga impact dia. Sebabnya kalau interest rate rendah sangat, say sentiment turn, apa jadi kepada inflation? The thing is, kalau kita ada inflation yang terlalu tinggi, that part yang kita kena, setakat ini pada tahun 2009-2010, selepas interest diturunkan, Fed buat QE pada waktu tu, kita ada deflation. Inflation tak masuk dalam ekonomi. Ya, Fifi. Bermakna QE yang mungkin akan digunakan. Yes, QE is the major policy at the moment. We are back to 2011-2012. The main policy untuk Fed, untuk ECB, untuk Bank of England, sebab interest rate dah jatuh, dah turun. So the main focus of the policy now will be quantitative easing. Okay? Okay, kalau ada masalah audio, log out, log in balik. Okay, log out, log in balik. Boleh? Faham? Next, anda nak tengok kepada contohnya kepada tapering. Adakah contohnya kenapa Australia dollar kukuh? Pada minggu lepas kita ada RBA yang mengumumkan dia mungkin akan mengurangkan quantitative easing dia. Dia sebut dia. Kita nampak Australia dollar kuat. Tu antara dia. Seperti saya sebut tadi, Terence, I don't foresee that untuk lain daripada Jepun untuk pergi negative interest rate. But I'm not saying it's impossible, but not now because central bank lain masih ada tool seperti quantitative easing. So nak pergi negative interest rate itu might work for country seperti Japan because the bank still follow apa government buat. Tapi kalau if you go macam western countries, if macam US, if interest rate pergi kosong, bayangkan
bond will go very low, yield will be very low, and itu menjadikan bisnes meminjam tu bukan satu yang interesting. Dan you will have pressure kepada bank. Faham? Ni benda-benda dia yang balancing yang kena dibuat oleh central banks. So, but if more QE happen, look at this. Lihat kepada ni. Contoh, anda lihat kepada gold. Lihat kepada impact dia kepada gold. This is QE pada, ini adalah pada 2009. 2009. Dan QE happen at this time. This is the zaman dia bila QE happen. 2011. Ni waktu dia. You start. Okay, waktu ni. We had gold reaches paling tinggi pada waktu tu. Okay, and then apa yang jadi? Ini adalah masanya kita ada deflation. Inflasi makin jatuh. Menyebabkan tarikan gold menurun. Inflation jatuh. Fed punya balance sheet bukannya dah makin meroket, dah meroket dah lah. Okay. So, ini adalah masanya deflation happen. Dan kita nampak gold ni jatuh. Dan sebaliknya pada waktu ni, kalau anda tengok chart 2 ni, anda bandingkan dia dengan USD. Ni pada waktu yang sama, anda bandingkan ini dengan USD pada waktu tu. Mana chart? Okay. Ini adalah untuk gold dan kita dapati ini adalah untuk USD. Okay. Nampak pergerakan dia? Okay. Kalau saya ambil satu lagi. Anda bandingkan waktu ini dengan apa yang berlaku dekat pasaran saham. Ni yang berlaku pada pasaran saham pada waktu tu. Gold jatuh, USD kuat. Okey. Dan pada masa yang sama, mana kita punya? Oh, ini bukan weekly. Kita tukar kepada weekly. Okey. Okey, nampak? Saham mengukuh. Boleh? Okey. Nampak? Ni kena faham market dynamic ya. Okey. Abang, adakah turun interest rate menandakan ekonomi sesebuah negara lemah? Atau adakah boleh jika ekonomi sesebuah negara kukuh? Dia bukan satu faktor Dayat. Interest rate tu ada few things. Satu adalah sekiranya kita nampak inflasi. Contohnya kita ada inflasi yang meningkat menyebabkan itu put a break kepada ekonomi supaya inflasi tidak terlalu panas. So antaranya adalah meningkatkan kadar faedah supaya menyimpan tu lebih menarik bagi pelabur dengan menurunkan jumlah kredit dalam pasaran. Itu adalah interest rate. Tetapi kalau kita ada contohnya inflasi yang terlalu tinggi, itu juga boleh menyebabkan interest rate meningkat terlalu tinggi. Ni kena faham, bukannya A follow B. Contohnya kita ada Mozambik contohnya, dia punya ni lah mata wang dia tak ada harga, lepas tu dia kena guna dolar. So tak semestinya interest rate naik, interest rate turun sesebuah negara tu adalah ekonomi kuat ataupun tak kuat. Dia kepada mengawal inflation. Dan apa yang Fed sebut sebelum ni, dia akan biarkan, sebab sebelum ni apa yang berlaku adalah bila ekonomi recover, ni adalah bila ekonomi recover sejak daripada ni. Pada waktu tu, pada tahun 2016,
Fed mula menaikkan kadar faedah. Bila Fed, sebab dia tak nak inflation 2%, lebih daripada 2%. Bila dia naikkan kadar faedah tu, cerita dia, ekonomi masih lagi memerlukan kredit. We still need that. The economy was not strong enough. In other words lah, the economy was not strong enough. Itu yang Trump kata. Boleh? Okay, the economy was not strong enough. Kita ada ECB yang berhenti pada tahun bila? Sebelum tu. Sebab tu anda nampak untuk DAX ni, dia tak perform seperti anda nampak dekat ni. Seperti anda nampak dekat Dow Jones. Ini basically US economy lah. Ini adalah Dow Jones. Kalau kita tengok DAX, dia lebih bercelaru sikit. Sebabnya pada waktu ni, kita ada ECB yang memberhentikan QE dia. Memberhentikan QE dia 2018. Dia berhentikan QE dia. Maksudnya duit tu start mahal balik. Dan kita nampak ni jatuh. Dan kita tengok pun dekat ekonomi dia, because the economy was not ready. Itu simple dia. The economy was not ready. Kita tengok Euro area, dia punya growth rate sebelum 2018 ni cerita dia tinggi. Selepas 2018 ni yang kita tengok 2018. Selepas 2018 dia stopkan QE, jatuh. Nampak? Ini dekat Euro area. Economy was not yet ready. Dan kita nampak prestasi DAX kalau kita bandingkan dengan YM ni yang kita nampak. Jatuh, yes, tapi terkawal, tak seperti apa kita nampak dekat DAX. Because Euro area they still need the QE. Okay, itu cerita dia. Boleh? Yes. Jadi interest rate ada kaitan dengan goal lah. Basically kepada inflation, kepada tarikan untuk melabur dan lain-lain. Okay, jadi untuk minggu ni my focus will be on USD dan juga JPY. Sebabnya perhatikan yang ini. Ini adalah pair yang paling penting untuk minggu ini. Perhatikan USD JPY ni. Sekiranya dia masih ding-dong kat sini, masih sideways ni, anda akan dapati indeks ni mungkin akan jatuh sekali lagi. Sebabnya berdasarkan yang ini adalah retrace, ini adalah sideways market. Kita ambil chart kosong USD JPY. Pair yang anda nak perhatikan minggu ini adalah USD. Bukan untuk trade dia, untuk nak tengok keseluruhan pasaran. Okay? Anda nak tengok USD JPY. Tak kisah anda trade saham ke, trade apa ke. Ini adalah pair yang paling penting anda nak perhatikan minggu ini. Depending kepada time frame anda. Okay? Because if ini kita ada pergerakan yang sideways. Sideways. But we do have bias ke bawah. So kita ada low kat sini. Kalau ini melakukan pergerakan ini, if this happen, you will have index yang sekali lagi akan jatuh ke bawah. Yang akan jatuh ke bawah. Index ni will do one further move ke bawah. If that happen, one more move ke bawah. If USD JPY ni, alamak, saya letak kat sini lah. USD JPY. Yang anda nak perhatikan minggu ni adalah pair yang paling penting adalah USD JPY. Sebab dia satu je masa untuk indeks jatuh. Indeks jatuh, JPY kuat. Boleh? Indeks jatuh, JPY kuat. JPY lemah, tak ada cerita apa-apa. Cuma masa JPY kuat yang indeks jatuh. Boleh? Okey, yang tu semua tahu kan? Okey, maksudnya pair JPY jatuh. Dan sekiranya USD kuat, tak semestinya indeks tu lemah.
kecuali indeks tengah berada di atas. Kalau indeks tengah naik, lepas daripada resisten dia, USD kuat, waktu tu kita jangka indeks akan jatuh. Tapi sekarang ni indeks tengah lemah. Okey? Anda nak tengok USD JPY ni. If USD JPY doing this move ke bawah, maksudnya break bawah ini, break bawah ni, break bawah daripada ni, okay, break bawah daripada current support dia dekat H4 ke H1 sama. If this one move kat sini bawah, maksudnya JPY kuat. Pada waktu tu kita akan masuk kepada JPY Japan punya dynamic ya. Kita akan ada Euro JPY jatuh, kita akan ada DJ jatuh, kita akan ada AJ jatuh dan segala-galanya. JPY kuat. Tetapi sekiranya ini breakout atas ini, okay, breakout atas ini, ya, maksudnya USD kuat. If this happen, then anda akan dapati indeks ni dah sampai bottom. Ya, maksudnya kita akan ada indeks yang habis movement dia dekat ni, dah habis dan mula bergerak ke atas. Ya. We might have 3, 4, 5 dan sini 5. Dan kita akan ada pergerakan mengukuh. Dah habis, tak ada jatuh dah. Kita dalam bull market. Boleh? Yang anda nak perhatikan minggu ni adalah USD JPY kepada range ini. Ni adalah minggu yang penting tau. Saya ada something yang saya akan introducekan pada pusingan kali ini ya, mengenai time theory. Macam mana nak tarik? Tu nanti kita akan ada inverse. Ini je dia. Inverse. Maksudnya kalau katalah ini wave 4 kan. Katalah ini wave 4 kan. Tarik kiri. Fibo retracement always left to right. But maksudnya 1, 2, 3 ni. Ni lah. Bukan Fibo extension, Fibo retracement. Fibo retracement, bukan Fibo extension. Okey, Bang? Jadi maksudnya kita jangkakan kat sini. Biasanya is 1, 2, 3. That's itu dia lah. Jadi kita jangkakan dia ambil kat sini lah. Kalau itu wave 5. Contoh, tu contoh. Boleh? Hilang pula dah. Okey. Jadi yang anda nak tengok minggu ini adalah dua level ni. Yang pertama adalah ini, support ni, 10690. Yang kedua adalah resistance dekat 11170. Okay. If USD JPY break ke bawah, anda dalam yen dynamic. Kalau dalam yen dynamic, kita akan dapati indeks jatuh lagi. Anda sell AUD JPY, CAD JPY, GBP JPY, Euro JPY to some extent. Anda tak short USD JPY, tak. Boleh? Minggu ni adalah minggu yang penting ya. Yang saya ada adalah mengenai time theory. Time theory ni saya buat lebih simple sikit. Between 13 ke 18 hari bulan, itu adalah minggu ketiga. Tak apa, nanti saya ceritakan. Belum masa ni ya. Kita cuma akan ada new high dan new low dalam minggu 1 dan minggu 3. Nanti saya ceritakan. Ya. Minggu ni kita dah start 13 hari bulan. Ya. Ni nanti saya akan ceritakan benda ni. Saya akan ceritakan mengenai benda ni. Kalau anda tengok dekat weekly drawing tu ada. Okey. Dia range, dia tak ada hari dia, maksudnya pada minggu berkenaan. Dia sampai level NFP, tak sampai level NFP, tak kisah. Yes, dia kat situ. Dekat minggu tempat tu, USD JPY. That's something yang interesting. Kalau dia break ke bawah ni, maksudnya kita dalam yen dynamic. Dalam yen dynamic, anda akan dapati saham lemah. Boleh? Yen kuat. Okay? Jangan short index. Anda short
AUD JPY, CAP JPY, GBP JPY, itu 3 pair yang ada lower low. Siapa yang ada akses kepada SEC JPY pun anda boleh ni, SEC JPY itu pun masih lagi, sebabnya dia ada lower low sequence. Dia ada lower low sequence yang tak complete lagi. Yang dah lukis adalah kat sini. SEC JPY. Ini ada lower low sequence yang tak habis lagi. Oh, saya buang. Okey. Yang tak habis lagi. Okey. Anda ada untuk AUD JPY yang tak habis lagi. NZD JPY pun sama. AUD JPY, NZD JPY pun sama. Pada waktu ni, the movement proposed adalah ke atas, but ini adalah satu retracement untuk dua. Sebabnya kita ada lower low. Tak ada, saya tak sentuh lagi. Saya tak ada sentuh lagi Fibo. Bukan Fibo time. Time theory. Belum lagi. Habiskan yang asas ni dulu. Okay. Saya cuma akan sentuh mengenai time dia. Mengenai masa. Tengok time kat mana? Tengok time macam ni lah. Bawah tu 13 hari bulan. Between 13 ke 18 adalah waktunya anda akan dapati reverse tu berlaku lah. Itu dia. Itu simple dia. Okay. CAP JPY pun sama. Ni adalah apa yang saya perhatikan minggu ni. This I've been talking about all this quite sebulan lebih. Untuk nak tengok whether ni yang paling penting USD JPY. Itu adalah yang paling penting untuk minggu ni. Anda nak tengok if USD JPY break out ke bawah ni, then anda dalam JPY dynamic. Kalau dia break ke atas ini, kita akan ada USD dynamic. Boleh? If USD dynamic happen, what will happen to gold? Apa yang akan jadi kepada gold? Gold akan sideways ke arah wick. Boleh? Sementara. Dan akan mengukuh balik. Boleh? Okey. Itu pergerakan untuk gold. Anda akan dapati untuk AUD, New Zealand dollar, Canada dollar akan lemah kejap. Lepas tu mengukuh balik. Sampailah USD dynamic ni settle. Then anda akan dapati index dynamic masuk. Okey, kalau ini breakout ke atas, index dah sampai support dia akan sideways dahulu. Okey, naik sideways dahulu. Tapi kalau ini berlaku, USD JPY ni jatuh ke bawah ni, breakout ke bawah ni, index akan continue jatuh. Maksudnya dia akan buat seperti yang kita propose sekarang ni. Ini yang saya nak sekarang ni lah. Anda akan dapati dia naik, lepas tu jatuh. Ataupun kita dah habis C ni kat sini. Okey, Hang Seng pun sama. Okey, kita dah habis kat sini. Okey, cat-cat ni semua ada dekat Outlook kan? Anda boleh ambil dekat sini. DEX. Dia tak perlu buat sampai kat sini. Dia mungkin C ni habis kat sini. IBEX yang ada lower low, I'm looking at this, around this area. So dia jatuh. Mungkin dia dah habis Y ni kat sini. Kita tak tahu. Seperti saya sebut tadi, at the moment kita tak cukup info. Price data ni info. Boleh? Yang saya nak tengok pentingnya adalah USD JPY pada waktu ni. Saya sebut tadi. It needs to show me something. Whether kita dalam USD yang kuat ataupun yen yang kuat. In order for market to start turning around, there must be demand untuk USD balik. Boleh? Maksudnya orang dah start masuk dalam pasaran. Okey? Then kita akan ada indeks yang start menaik. Kalau anda dapati yen yang mengukuh, funding masih mahal, okey? Then
pada waktu tu anda akan dapati indeks jatuh lagi. At the moment we are at that crossroad. Pada waktu ni I'm proposing this berdasarkan price semasa. We might have B ni habis kat sini dan tak ada A, B dan C dan continue ke bawah. Sebab ini adalah satu clear connector. Satu clear connector. Okay. If that happen, continue ke bawah. Okay. And dan kita akan ada index dynamic. Kita akan ada JPY dynamic. Okay. Dan kita nak tengok X ni, adakah dia habis kat sini? Or anda dah sini habis kat sini. Okay. At the moment we are there. Kita berada dalam ni. Kalau kita masuk dalam yen dynamic, then kita akan ada saham yang continue jatuh. Kalau kita masuk dalam USD dynamic, then kita akan ada saham yang sideways ke arah kuat. Okay. Anda nak tengok JPY tu. Okay. Apa yang kita dapati sekarang, hari ini, we are in yen dynamic. Dalam yen dynamic, anda akan dapati USD pun lemah. Anda akan dapati saham pun lemah. Itu yang kita ada pada waktu ni. Boleh? Itu yang saya letakkan dalam ni. Yen strength, sideways to weak indices, sideways to weak USD. Okay? Boleh? Okay, download yang ni. Download dia. But whatever is, untuk saham, we are looking at clear 5 wave ke bawah. 5 wave ke bawah. Nikkei 1, 2, 3 point. We might have flats. Kalau itu flat, maksudnya ini adalah A, B dan C. Maksudnya macam ni. Ini adalah okay. Ini adalah A, B dan C. Okay. Dan kita ada dalam yang besar sikit, ini adalah 1, 2 dan 3 dalam 5. Kalau ini yang berlaku, dan kita dah habis. Kita dah habis. Ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu saya katakan index is not something yang anda trade pada waktu ni. Anda nak tengok ini berlaku. Breakout ini berlaku. Ataupun breakout bawah ini berlaku. Baru anda trade dia. Ni range dia. Kita tak tahu whether ini flats ataupun ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh? Tak nampak. Untuk indeks tak nampak. So kalau anda nampak indeks jatuh, anda trade short JPY. Sebab even JPY tadi, dia pun tengah indecision. Boleh? USD JPY. Dia pun dalam cerita yang sama. Kalau ini breakout ke bawah, then ini akan breakout ke bawah. Apa tadi? Nikkei. Dan Nikkei pun kita jangkakan akan breakout bawah ini. Okay. Breakout yang ini dulu. Pertama yang ini dulu. If this one continue untuk jatuh ke bawah, USD JPY. Okay. If this one continue dan break bawah ini, then kita akan ada Nikkei dan juga lain-lain akan break low yang itu tadi. Yang ini. Nampak price correlation dia? Kalau ini break, yang first kaki tadi. Ini break, yang second kaki bawah tadi. Sebab itu perhatikan USD JPY minggu ni. Perhatikan dia. Mana anda sekarang. Then you know mana anda nak, map anda lah kat market. Anda kat mana. Faham maksud saya? Okey. Jadi kita break dahulu dan kita sambung balik lepas ini. Kita masuk kepada topik kita terus. Sebabnya saya akan perkenalkan. Dan apa yang saya ceritakan ni, I'm not talking about wave tau. I'm not talking about Elliott wave.
saya bercakap mengenai struktur harga, market dynamic. Tak perlu pun Elliott Wave flow. Tapi nice to know, cantik untuk nak tahu, apa, it give you structure kepada nak trade. It helps, but to me, I'm talking about more about market dynamic. Gunakan apa juga teknik anda. Sebab kalau teknik anda, ini adalah retracement, kan? Ini downtrend. Anda cerita macam mana pun teknik anda, ini downtrend kepada H4 ni. H4 ini downtrend. Anda ceritalah macam mana pun. Ini ada lower low. Itu je. Tapi kalau kita tengok intermarket, ini belum masanya untuk kita short. Sebabnya baru satu low. Ada nak tunggu high, lower low. Then baru kita ada series of higher high ataupun lower low untuk kata ada trend. Itu je. Pada waktu ini tak ada ini high, ini low. Maksudnya ini dalam range. Kita tak tahu. Itu je. Okey. Jadi kita berhenti dulu. Kita sambung balik 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Badrul, usually end of wave 5 tak? Saya tak akan trade korektif. Trade end of a cycle. Don't trade curi ayam. Faham tak? Depend lah. Kalau correction tu weekly correction, kita nampak di contohnya weekly tu berlaku zigzag 5-3-5 kan. Then di daily ataupun H4 itu trend. Boleh? Okey. Jadi okey. Jadi apa yang kita nampak untuk minggu ni, ingat yang paling penting adalah kita nak tengok minggu ni adalah minggu paling penting lah. Kalau tanya saya, this is the decision week. This is the time minggu ni untuk nak tengok whether market turn around ataupun masih meneruskan penurunan. This is the most important week. Because kalau kita tengok dekat price structure, everything is tengah-tengah tu. Everything untuk index, dia berada tengah-tengah. Kalau kita tengok kepada JPY pair, dia tengah correcting ke atas, especially AUD JPY dekat time frame daily ke atas. Okay. This is the most important week. Dan pair yang paling penting untuk minggu ini adalah kita nak tengok kepada kepada USD JPY. What you do is this week, anda boleh buat benda ni dekat investing.com. Letakkan alert dekat atas ni. Buat alert ni. Satu adalah alert dekat sini. 11176. Okay, 75. Okay. Letakkan alert. Letakkan alert. Saya dah gunakan alert macam ni. Letak alert. Okay, itu satu. Kita buat ni. Okay. Lepas tu satu lagi alert adalah kat bawah. Letakkan dua alert. Letakkan dua alert ni. Because if price buat ke bawah ni, kita mungkin ada B yang habis dekat sini. Or if dia continue dan break out ke bawah ini, kita mungkin akan ada ni C ni habis dekat sini. And then kalau itu berlaku, then kita break out, continue untuk saham jatuh. But kalau dia break out ke atas ini tadi, then saham mungkin dah sampai support dia. Saham mungkin dah sampai support dia dan continue ke atas. Continue ke atas. Boleh? So this week is the most important week setakat ini. Belum masanya untuk buy index. Buy bila anda nampak higher high, Kungsan. Balik kepada benda paling asas dalam trading. Trade bila anda nampak trend. Jangan berfikir trade, sebab beza trading dengan melabur tadi. Anda kita masuk full margin. Maksudnya full equity, kita tak ada, anda memang gunakan dia untuk boleh pergi sampai kosong, boleh tak ada leverage, tu different. Trade bila ada perubahan dalam price action, bila something happen. Don't look at it when nothing is happening. If not, anda, especially dalam currency trading, sebab currency market, this is the different dia. This is the different dia. Perhatikan, kalau anda tengok chart currency, kita ambil lah apa-apa. Chart currency. Kita lihat di higher, kita tengok dekat weekly. What are you looking at? Sideways. Euro JPY. Sideways. UCAP. Sideways. AUD USD. Sideways. GBP USD. Sideways. Euro USD. Sideways. Betul? Perhatikan chart saham. Perhatikan chart saham. You are looking at trend. You are looking at trend. Even Boeing. Then, tapi anda nampak trend. Betul? Royal Caribbean. Ericsson. Ericsson yang kecil ni lain sikit.
Yang market cap kecil lain sikit. Dia lebih terbuka kepada range. Verizon. Dia yang market cap kecil. Okay. Tapi all this yang sebelum ini, where the smart money was, sebelum ni, teknologi sektor, anda nampak dia dalam trend. Because where the smart money went lah last time, Amazon. Simple. So, if you are doing currency, if not something yang anda nak melabur, macam anda nak position trade, depend. Kalau anda trade sebelum tahun 2010, it was easier. You will see this. Euro USD contohnya. This happened sebelum tu. Ni 2008. 2008, bukan 2010, 2008. It was trending. Nampak? GBP USD. It was trending. AUD USD. It was trending. 2008. Boleh? Identify trend. And for currency, you are trading bila ada trend. Don't trade semua masa. Trend kepada time frame yang anda trade. Kepada time frame yang anda trade. And trading mana satu yang cantik? Tak ada. Ada yang kata daily, ada yang kata H4, ada yang kata H1. Situ price action cantik. Dia tak ada. Dia kepada anda, sistem yang anda pakai. Semua betul. Kalau nak tanya, saya akan kata, oh kenapa tak pakai yearly chart? Yearly chart lagi cantik. Kalau nak kata tak nak fake out. Yearly chart, bila kita nak profit? Bila kita nak letak SL? Fikirkan benda tu, dia kepada masa anda ada untuk trade. Kalau anda dapati anda tak ada banyak masa untuk trade, tolong pergi time frame yang besar, bukannya pergi scalping. So, anda tak nak duduk dan merenung chart. Ni adalah something yang saya nak sentuh kepada topik kita pada hari ini. Iaitu kepada kepercayaan dalam trading. Yang pertama adalah simple. Saya nak terangkan kepada apa yang kita akan cerita dalam 20 siri webinar bermula daripada hari ini. Saya akan sentiasa banyak menyebut mengenai market dynamic ni. Market dynamic ni meliputi apakah forces ataupun benda-benda yang mempengaruhi pasaran kewangan. Tak kisah anda trade currency ke, saham ke, komoditi ke, whatever anda trade. Tak kisah futures ke apa ke. I don't want to go apa yang orang duk sibuk dekat Facebook sekarang. Saya bukan pakar dia. Anda tanya pakar agama kalau nak tahu benda-benda tu. Okey. Bagi saya, apa yang cara saya melihat kepada market adalah kita melihat interaksi di antara, ini fundamental. Kita melihat kepada penggubal polisi. Ini policy makers. Dan penggubal polisi ini terdiri daripada dua pihak. Yang pertama adalah kerajaan. Kerajaan yang menentukan polisi fiskal. Polisi fiskal ni yang stimulus package, sekarang ni semua dah expert kan? Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Itu berkenaan dengan fiskal. Bagaimana kerajaan memberikan bantuan, mengeluarkan projek, memotong cukai. Itu polisi dasar fiskal. Bagaimana kerajaan berbelanja, itu semua adalah dasar fiskal. Tarif, benda-benda tu. Ini dasar fiskal. Okey. Yang kedua adalah kepada central bank. Central bank menentukan polisi monetary. Polisi monetary ni basically dia akan impact kepada supply of credit. Kalau kita dapati ekonomi tengah jatuh, supply of credit akan ditambah. Maksudnya polisi dilonggarkan supaya jumlah kredit dalam ekonomi bertambah dengan menurunkan kadar faedah, pembelian aset oleh central bank dan lain-lain. Itu adalah monetary policy. Okey. Yang kita nak tengok adalah apakah
tindakan daripada market participant ataupun rakyat ataupun pelabur kepada polisi, kepada sentimen dan pelbagai lain yang mempengaruhi pasaran. Pasaran tu basically ini, yang sebelah kanan ni. Ini pasaran. Ini polisi. Policy makers tujuan dia adalah supaya keadaan market berada dalam keadaan optimum. Okay? Dia terlalu banyak kacau market pun tak boleh juga. Dia terlalu sikit masuk market, kalau tak ada regulation, tak boleh juga. Okay? Itu policy makers. Okay? Dan yang penting kita nak tengok adalah kepada productivity untuk market participant ni, di mana sekiranya tindakan daripada kerajaan, daripada bank pusat boleh membantu kepada productivity, boleh membantu kepada sentimen positif, itu akan menyokong kepada pasaran. Okey. Dan apa yang saya lihat adalah kaitan dan memahami satu-satu mata wang ni. USD, apa itu USD? JPY, mata wang pembiayaan, Euro, mata wang nombor 2 bagi pembiayaan, mata wang nombor 2 daripada sudut volume USD, GBP sebagai tempat untuk spekulatif, Chef, safe haven, AUD, CAD dan New Zealand dollar kepada komoditi. Ini berkaitan dengan komoditi. Okey, itu adalah 8 mata wang yang kita dagangkan. Jadi bagaimana saya melihat pasaran adalah benda-benda ni. Saya melihat kaitan di antara USD, indeks dan yen. Dan apa kaitan di antara tiga ni akan membentuk something yang digelar sebagai market dynamic. Jadi apa yang saya lihat adalah benda ni. Dalam keadaan biasa, tak ada apa-apa. Orang melabur, orang ada cerita bagus, tak ada cerita tak bagus dalam market dalam keadaan neutral, secara besarnya kita akan ada fixed dynamic, di mana dalam keadaan ini indeks menaik, kita akan ada USD yang sideways ke arah lemah, dan kita akan ada JPY, mata wang pembiayaan yang akan sideways ke arah lemah. Ini dalam keadaan biasa. Okay? Bila kita ada benda yang luar biasa, contohnya ekonomi semakin naik, semakin bagus, dan pada waktu itu saham akan meningkat dengan akan membuat higher high. Macam mana kita tahu indeks dinamik tengah berlaku? Apabila dia tengah membuat impulsif, terutamanya bila dia dalam wave 3. Boleh? Ini satu yang saya tambah sikit. Biasanya indeks dan currency dia punya extension berlaku dalam wave 3. Biasanya bila dalam indeks dynamic, anda akan dapati untuk komoditi dia berada dalam wave 5. Boleh? Itu kalau kaitkan dengan Elliott wave. Sekali lagi saya ulang. Bila kita melihat kepada dinamik ni, antaranya kita melihat kepada struktur harga. Dan antara yang saya gunakan adalah wave theory. Jadi antara bila kita berada dalam impulsif. Impulsif. Untuk indeks dan juga currency, momentum paling tinggi adalah pada wave 3. Boleh? Kat time frame mana? Kat time frame yang anda trade. Yang anda lihat trend. Boleh? Okay? Dia tak semestinya paling panjang. Dia tak boleh paling pendek. Itu je. Dan biasanya kalau anda melihat kepada momentum indicator, benda seperti RSI, seperti stokastik, anda akan dapati dia mempunyai puncak yang paling tinggi daripada belakang. Okey, ini adalah untuk indices dynamic. Pada waktu ni kita akan ada yang serupa seperti ini. Kita akan ada serupa. Okey,
Dan sekiranya indeks berterusan dan melakukan extension, maksudnya dia sampai resistant. Sebagai trader ni, bila kita kata benda tu mahal, kita akan kata dia dah sampai resistant dan dia extend ke atas. Pada waktu tu anda akan nak tengok USD, boleh? Pada waktu ini anda akan dapati USD mula bergerak, mula meningkat. Ini untuk USD. Okey? Sebab apa? Pasaran saham terbesar dunia kat mana? Wall Street. Daripada sudut liquidity paling tinggi pasaran saham, Wall Street. Pada waktu ini, pada waktu dia naik dan buat extension ni, kita akan dapati USD pun mula mahal. Mula nak sampai resistant. Okey? Saham dah sampai resistant, kalau USD belum sampai resistant, saham akan buat extension. Okey? Dan untuk saham mula jatuh, sebab apa saham jatuh? So apa USD dynamic berlaku adalah bukan apa, orang mengambil untung. Boleh? Orang keluar daripada pasaran saham sebab harga dia dah mahal. Orang keluar daripada pasaran saham, macam anda withdraw daripada position anda keluar position anda, kebanyakan akaun korang ni dalam apa base currency. Simple, saya gunakan bahasa simple. Kita punya akaun kebanyakannya dalam apa base currency kita. Bila anda buka saham tu, USD kan? Tak kisah currency. Betul? Boleh? Dalam USD ya. Bila kita tutup position, dia keluar dalam bentuk USD kan? Boleh? Odin? Benda sama. Nampak tak? Benda sama. USD akan makin kuat. Faham itu? Jadi, maksudnya, apa jadi? Waktu tu, dekat bursa pun dia akan jadi demand kepada USD. Benda sama. Anda akan dapati USD dynamic. Ini berlaku kat puncak. Anda withdraw USD kan? Maksudnya anda cari USD. Boleh? Barulah tukar balik kepada ringgit. Kalau kita keluar ke ringgit Malaysia ni. Benda sama. Faham? Ini konsep dia. Benda serupa. Tak kisahlah anda trade saham ke, apa ke, asalkan dia global kan. Biasanya orang buka akaun USD base. Benda sama. Boleh Zawiyah? William? Benda serupa. Hafiz? Urusan? Benda sama. Okey? Okey, faham ini? Setakat ni? Semasa US dollar dynamic dan saham berada di puncak, pada waktu tu anda akan dapati saham akan sell off. Saham akan jatuh. Saya buang dulu. Saham akan mula, saham tadi sampai resistance dia dan saham pun mula jatuh. Okey, ni adalah saham. Ini adalah indeks. Okey. USD pada waktu ni USD akan extend. USD akan buat extension. Boleh? Ni adalah masa US dollar dynamic. Sama macam kita, sama. Benda sama. Saya tak payah cerita world economy. Benda kita ni satu ekonomi. Sama. Transaction. Banyak transaction membentuk satu market. Benda sama. The same concept. Tak payah buka buku ni. Ini benda paling asas dan kita nampak dia kat chart. Itu yang penting. Anda akan dapati USD extend. Pada waktu itu, orang keluar saham daripada USD. Next, anda akan tengok Yen dynamic. Macam mana kita tahu Yen dynamic berlaku? USD JPY tadi.
Anda akan dapati USD JPY akan sideways ke arah lemah. Tu masanya bila anda dapati USD JPY ke arah lemah. Sideways ke arah lemah. Anda dapati saham jatuh. Yen pair pun jatuh. Yen pair dah mula buat impulsive move. Sebab apa? Funding. Boleh? Faham funding? Orang meminjam. Interest rate yang rendah. Yen. Boleh? Yen dynamic. Pada waktu itu, USD dynamic masih berlaku. Tapi yen menguasai market. Anda akan dapati indeks jatuh. Indeks mula jatuh. Dalam keadaan 5 wave. Kalau ini tadi 3 dia jadi 5 wave. Ataupun dia buat benda ni. Dia buat benda ni. Dia buat naik 5. Okay. Lepas tu jatuh. Lepas tu dia naik 3 macam ni. Lepas tu dia jatuh lagi. Dan dia break daripada ni. Dia break. Dia break. Waktu tu indeks jatuh. Dan waktu tu anda tarik 1, 2, 3. Anda dapati 100% dia bawah lagi. Ini dekat daily ke apa kan, tempat anda tengok trend. Selagi ini berlaku, yen dynamic masih lagi berlaku. Anda akan dapati pergerakan dia akan berlawan dengan apa yang anda nampak dekat yen pair. Contoh dia seperti kalau anda tengok kepada AUD JPY contohnya. Kita ambil ni apa ni? Kita ambil AUD JPY. AUD JPY. Dan kita bandingkan dia dengan apa? Dengan saham YN. Okay. Daily. Okay. Basically, structure dia, ini lemah, dan ini tak sama size. Okay. Ini lemah, ini of course dia tak one to one. AUD JPY jatuh, maksudnya ini yen kuat. Yen sebelah kanan. Okay. Dapati Dow Jones pun jatuh. Ini naik, ini pun naik. Okay. The same concept. Same concept. Ini. Boleh? Bilanya ini habis, kita kena tunggu yen tu habis. Dan kita nak tengok demand balik kepada saham dengan USD dahulu menjadi kuat. Sebabnya bila yen dynamic, kita akan nampak USD pun lemah. Anda tengah tengok benda tu sekarang. Tengok Euro USD, GBP USD, semua tengah naik kan? Maksudnya USD tu lemah. USD tu, tapi kelemahan dia correction. Bila kita katakan USD tu mula kuat balik, bila dia dalam trend. Ingat, wave 1 tak nampak sangat. Wave 2 mungkin, wave 3 akan nampak. Kita nampak benda tu dekat Euro USD. Anda tengah sedang melihat benda tu sekarang ni. You are looking at this. GBP USD, AUD USD. You are looking at all this sekarang ni. You are looking at all that. Di mana correction selepas dia membuat higher high ni. Benda yang anda nampak di chart. So we are looking at, kita ni sekarang ni berada dekat kawasan ni. Where we are now, hopefully we are here. Hopefully kita dekat sini. Yen dah sampai dekat kawasan support dia. Maksudnya cap JPY. Anda pun nampak benda ni dekat chart. Nampak AUD JPY naik. Nampak ni naik. Semua anda tengah perhatikan benda tu. AUD JPY naik. Kan? Maksudnya mungkin sini support dia. Sini support dia.
Sini support dia. Tapi if this one happen, maksudnya ini jatuh balik, then we are still dekat sini. Belum habis lagi. Sebab itu saya katakan tadi, pair apa nak tengok? USD JPY. Kalau kita tengok USD kuat, JPY kembali lemah, USD JPY buat higher high, pada waktu tu indeks akan follow ke atas. Sebab indeks cuma lemah apabila yen kuat. Boleh? Indeks cuma lemah bila yen kuat. Maksudnya yen tu mahal. Funding tu mahal. Simple? Boleh? Ini konsep yang saya guna. Ya. Di sini semua ada. Fundamental, sentiment, tapi kita terjemahkan dia ke dalam chart. Lain macam slide ni. Ada slide ni dalam internet, dalam Facebook pun saya letak. Okey. US dollar dynamic berlaku dua masa. Bila market berada di peak ataupun di trough. Maksudnya di atas ataupun di tengah-tengah cantik. Waktu tu anda nak tengok USD. Kalau USD pun kuat, habis. Orang ambil untung. Price market akan reset. Tak kisahlah COVID-19, tak kisahlah apa, market akan reset. Okey, market akan reset. Okey, dan reset dia habis bila yen tu dah jadi mahal. Kerajaan, bank pusat akan memastikan yen ni tak terlalu mahal. Dan kita akan nampak outflow balik kepada USD. Bila orang sentimen dah start ni, orang nak beli saham. Banyaknya kat US. Liquidity. Jadi USD balik. Dan pada waktu tu barulah indeks dynamic boleh berlaku. Pada waktu tu saham punya bottom akan terbentuk. Okay, at the moment saya masih kepada yen dynamic. Kita dekat sini. Kita tengah-tengah ni. Kita tengah-tengah ni. Kita dekat sini waktu ni. Not enough info. Kita nak tengok USD JPY tadi buat apa. Boleh? Ini adalah secara generalnya apa yang saya lihat kepada market. Ini asas dia lah. Anda faham yang ni, anda tangkap apa saya cerita. Anda tak faham ini, anda kena tengok balik. Kita akan cerita benda ni hampir setiap webinar. Dan apa saya gunakan adalah something dipanggil the new Elliott wave. Saya tak gunakan Elliott wave yang tahun 30-an, 1930-an. Apa yang saya lihat adalah benda ni. Siapa tadi tanya mengenai 3 wave kan? Sebab 3 wave, kalau kita bercakap mengenai 3 wave di ataupun 5 wave di time frame macam ni. Ni contoh dia. Kalau kita bercakap mengenai ini di weekly 3, 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini adalah satu bentuk correction. Tapi dia berlaku di weekly. Ini kalau kita buat, katalah ini korektif dan kita tandakan dia di kita tandakan dia di kita tandakan dia di satu time frame besar weekly A, B dan C. Ini mungkin kalau kita lihat di satu time frame lebih besar, ini adalah rupa macam ni. Di satu time frame yang lebih besar. Cerita dia, antara yang anda boleh guna pakai adalah benda ni. Ini semua sebenarnya ada dalam slide ini. Dalam slide yang ini. Baca dia dan relatekan dengan apa yang saya sebut tadi. Apa yang saya lihat adalah dekat sini, dekat tempat ni. Dekat A tu, ada tak divergence? Saya nak tengok divergence berlaku dekat sini. Sebab dia 5 wave. 5 wave. Ada tak divergence? Divergence.
That's what I want to see. Divergence. Okay. Sekiranya ada divergence. Boleh cek guys? Faham? Fifi? Ni kita dalam sikit alang-alang. Okay. Kita akan tarik Fibonacci daripada asal atas dia, bawah ni, dan ke atas B ni. Anda nak tengok sekiranya dia divergence dan sini berlaku dan sampai kepada area 1. Kalau ini berlaku, ini dah habis. Kalau dia dalam correction, kalau dia dalam correction. Kalau dia dalam correction. Maksudnya, yang ini mana? Okay. Yang ini dah tamat. Dah tamat. Dia sama. Okey? Tapi kalau kita, ini mengenai yang trading tu tadi. Tapi kalau ini tak sampai lagi dan dia break, katalah ini kan anda nampak di weekly. Maksudnya dekat sini dia sampai kat sini. Ni pun sampai kat sini dan dia melakukan 5 wave. 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5 dan di sini hujung yang ni tak ada divergence atau tak ada divergence tak kisah. Yang sini kena ada divergence. Yang penting kat sini ada divergence. Yang first ni, kalau sini tak ada divergence, ini tak trade. Sini kena ada divergence. Sini kena ada divergence. Okey? Dan sebab divergence adalah maksudnya ada momentum. Faham? First push come with momentum. Itu divergence. Kalau dia tak ada divergence, saya tak jeling dia. Saya nak tengok yang ini. Sama juga kalau dia trending. Okey? Anda akan trade kalau ini berlaku. Dia naik ke atas 1, 2, 3 dalam yang merah. Dalam skala yang merah untuk kita trade dia. Dan simple cara saya, dia tak sampai 1. Inilah maksudnya incomplete sequence. Boleh tak kita trade waktu wave 2 masuk at 50% wave 1? Saya tak lawan trend. Anda nampak bat? Saya nak tunggu 5-3. Itu je. Saya nak dia break out dahulu dalam 5 wave. Itu je. Regular divergence. Yes, yang sini. Sini mesti ada. Ataupun ini 1, 2 dan 3. Saya cuma trade bila cycle. Nampak tak? Ini satu cycle. Ini satu cycle. I'm trading that cycle. 5, 3. 5, 3. Ini satu cycle. Saya cuma trade cycle. Satu cycle complete. Dan dia kena buat incomplete. Maksudnya dia tak habiskan satu dan sini berlaku divergence. Kalau tak berlaku divergence, saya tak trade dia. Sebab ini mungkin akan truncated. Mungkin dia habis awal. Tak sampai 1. Saya nak tengok sini dan ini berlaku retracement. Wave 2, wave 3 kita tak tahu. Ini mungkin wave 1, 2 ataupun ini 1, 2 daripada yang besar. Saya nak trade bila dia 5, 3 ataupun 5, 7 ataupun 5, 11. Itu je. Sini je. Dan apa saya buat? Saya tarik Fibonacci. 1, 2. Dan sini kawasan entry. Ni kawasan yang saya lihat untuk entry. Dan ini entry dia. Dekat 1 ni stop loss atas ini. TP dia daripada atas ini. B ni, sebab B ni mula dari situ. 1, 2 dan 3 tempat entry.
Tempat entry. TP dia 1. Boleh? Timestamp. Anda trade di time frame berapa? Tak kisah. Kalau anda, seperti saya sebut tadi, time frame bagi saya tak penting. Yang penting masa anda untuk trade. Kalau anda ada banyak masa untuk trade, dan saya kata cuma buat dekat weekly, dapat tak? Memang tak dapat. Sebab mungkin dalam setahun tu cuma ada, dalam sebulan cuma 3 kali entry. Ataupun 2 kali entry dalam sebulan. Tapi kalau duk menghadap chart, kita bagi tahu kat dia suruh weekly time frame, tak dapat. Dia kepada anda. Dan expect more volatility as you go lower time frame. Saya tak peduli sebatang candle. Saya peduli pasal structure. Ada tempat salah dan kita tahu kita salah. Jangan dia nak kena stop loss, lari pula stop loss. Tak ada. The most important is knowing when you are wrong and what to do when you are right. Itu je. Boleh? Okey. Jadi kita ada tempat TP, tempat SL dan bilanya kita akan alihkan BE. Maksudnya alihkan stop loss kita untuk cover kalau dia pergi. Kalau tak pergi dia kena stop loss, nak buat macam mana? Dengan kaedah ini, kita tahu macam mana nak kira kita punya risk. Define your risk sebelum entry. Bukan entry baru cari stop loss. Ataupun guna pre-defined stop loss semua 30 pip. Itu malas. Kirakan ada tool untuk dia. Ataupun anda nak gunakan FIBO, whatever. Cerita dia jangan gunakan fixed stop loss, fixed TP. Bagi saya itu tak make sense. Sebabnya hari-hari chart tu berbeza. Volatility tak sama. Okay, you are looking at different market structure. Semua 30 pip, semua 60 pip. Macam mana? Okay. Okay. Itu satu. Jadi, bilanya kita nak alihkan BE kita 50% daripada ni ke sini. Maksudnya, bila price sampai 50%, 50% daripada wave C ni, kita akan alih stop loss kepada BE dan kalau anda nak ambil separuh profit anda, anda boleh ambil separuh profit. Lepas tu biarlah. What you can do is kalau dia buat dekat sampai ke kawasan bawah ni ataupun dekat satu yang asal tadi, anda boleh alihkan stop loss anda dekat ataupun trail stop anda. Saya tak. Dekat 50%, biar. Dah habis cerita. Cari entry lain. Okey, itu teknik yang saya pakai. Dan kalau anda ikut webinar, benda ni saya ulang. Fifi dah naik muak dengar. Cik Kes dah, Allah, cerita ni lagi. Dan yang penting kat sini ada divergence. Wave 5 kena ada divergence. Kena ada divergence. Okey? Inilah benda dalam ni. Ulang sampai lekat. Anda boleh print out yang ni kepada 3 line teknik. Tapi sebelum kita masuk yang ni, nanti kita akan masuk kepada cerita Elliott Wave dahulu. Dan ini adalah caranya. Tak faham nak letak Elliott Wave tu, anda boleh ni, print out yang ni, baca dia, semuanya ada dalam nota ini. Semuanya ada nota. Okey, nota ni saya akan letak dekat grup Telegram. Okey. 3711 teknik yang saya cerita tadi, yang penting kita tengok dekat ada incomplete sequence di higher time frame, corrective sequence di lower time frame. Third corrective is in equal leg area, yang FIBO extension tadi A, B dan C ni. Ni sama lah. Benda yang saya lukis tadi, benda sama. Cuma ni terbalik ke bawah dan ke atas. Yang ni tak sampai lagi breakout, yang ni kita entry. Anda boleh entry dia bila ini breakout. Kalau sekiranya
anda dapati dia dalam trend. Maksudnya trend 2, 1. Kat sini berlaku korektif. Ingat dia macam ni. Korektif akan follow by impulse. Korektif akan follow by impulse. Itu dia. Dia A, B macam apa binary tu, 1010, macam bahasa komputer. Impulse followed by korektif. Korektif followed by impulse. Okay? Ni teknik dia. Okay? Yang saya bawa kepada anda adalah kita ni invest kepada sistem. Anda tak perlu tahu macam sebelum ni kan. Bila ramai yang trade dia sibuk tanya, Zul, OPEC meeting naik ke tak, turun ke tak turun minyak. Mana saya tahu. Kalau kat chart dia naik, buy lah. Tak tahu, saya tak tahu. Sama je, sama. Corrective combination and triangle. Sama je. Yang 3 wave tadi, it can be a triangle, it can be a flat, it can be a zigzag, ataupun yang banyak kita tengok adalah double tree dan triple tree. Yang banyak kita tengok. Okay? Saya elakkan untuk trade dekat flat sebab C tu kita tak tahu. Flat tu simple. Anda tengok dia macam ni. Dia macam ni. A, B dan cerita dia dekat A ni anda cuma nampak 3 kaki. Yang ni saya tak trade. Triangle anda boleh trade. Tapi itu kena nampak. Triangle ni payah nak identify kecuali anda dah ada kaki D. A, B, C, D. Ni baru nampak triangle. Ni susah. Dalam trading, kita dia dia bukannya pasal tahu semua pasal market tau. You will find out all this. Lebih banyak anda tahu, lebih banyak anda confuse. Betul tak? Tapi the more that you know is good. But letakkan dia kepada satu sistem. Yang saya present kepada anda adalah sistem yang saya pakai. It might be suitable to you, it might not be suitable to you for you. But anda boleh guna technical anda sendiri. Tak ada masalah. Cerita dia find out pasal dynamic tadi. Duduk ujung jadi gila. Yang pentingnya tadi adalah dynamic tadi. Fahamkan mengenai indeks yang itu. Saya tak peduli sangat pasal elite wave. Seriously, saya tak trade elite wave. I don't trade elite wave. Saya tak peduli sangat pasal elite wave tu. Yang saya peduli pasal dynamic. Saya gunakan elite wave untuk ceritakan apa saya nampak dekat dynamic. Satu, anda tengok lukisan saya, semuanya adalah cerita. It's all satu cerita market. It's all satu cerita market. Anda akan dapati lukisan saya ni semuanya sama. Everything, because semua sama. Kepada price cycle, exactly. Semuanya sama. Kalau berubah, Aden saya akan ubah. Contohnya, sebelum ni, saya dah nampak indeks tu nak sampai support. Tetapi disebabkan IBEX ni membuat lower low, sebab itu saya tengok ini mungkin akan buat satu lagi low. Okey, sebelum ni, kita nampak kemungkinan untuk pasaran berubah. Tapi disebabkan oleh AUD-JPY, membuat lower low kat sini. Kita nampak untuk CAD JPY membuat lower low di sini. Kita nampak untuk NZD JPY membuat lower low di sini. Kita nampak untuk GBP JPY membuat lower low di sini. Kita masih katakan JPY yang kuat, bermakna indeks tak dapat nak kuat dulu. Cerita dia sama. Kenapa yang ni lain macam ni? Nanti lukis balik. Tapi dalam anda punya tu okey. Ni tak tahu kenapa.
Boleh? Dan saya tak trade yang ini, yang ni tak. Saya trade yang habis ini. Boleh Bat? Saya tak curi kedua kat sini, tiga kat sini, A, B. Saya tak trade macam tu. Saya trade bila habis satu cycle. Satu cycle. Ni maksud dia satu cycle. Ni satu cycle. 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. A, B dan C. Sini kita entry. Atas ni. Satu cycle. Tak ada, ini 2 sekejap buy, sekejap sell, sekejap buy. Saya tak buat benda tu. Tu biarpun saya lukis. Kalau dah boring, tak ada masa, even 5 minit ni saya lukis. Kalau nak tahu. Jangan curi kat sini, jangan tak. Not every time market. Seperti saya sebut sebelum ni, currency market. Satu saya tunjukkan yang sideway market tadi kan. Yang sideway market tadi dekat currency berbanding dengan saham. Sebabnya kita ada 2 central bank yang cuba menstabilkan mata wang. Satu jarang trending. Kalau kita tengok kat saham selalu berlaku trending because everything is trying to help saham untuk ekonomi berjalan dengan positif. Itu sebabnya. Boleh? Okay? Dan saham yang positif, komoditi market yang positif. Sebab tu kita nampak di komoditi lebih trending. Di currency, dia lebih sideway. Sebab itu, trade bila berlaku trend. Dan bukan semua masa kita ada trend. Boleh? Jadi ini konsep yang saya bawa dan invest kepada sistem. Don't try to trade the market. You are not bekerja sebagai trader. Anda adalah retail investor. Anda cuma invest kepada sistem. Don't try to trade the market. Tak kisah. Anda trade saham or whatever. Benda sama. Sebagai seorang, okey, hilang balik suara. Suara okey? Semua. Elliott Wave trade, sebab dia kena daripada besar. Suara, kalau ada masalah, log out, log in balik. Okey, cerita dia, sebelum, ingat ni, ramai yang trade, dia macam jadi trader bank tau. Dia semua cerita market, cerita apa. What you do is, settlekan diri anda sebagai investor dulu. Anda investor kepada satu sistem. Maksudnya, anda settlekan kepercayaan anda dulu. Objektif kena ada, cari apa yang sesuai kepada anda. Fahamkan duit yang anda nak letak dahulu. Buat financial planning. Jangan tiba-tiba nak depo je. Itu orang beli nombor. Bukannya trading. Bila orang kata haram, dia juga yang bising. Tak kisahlah trade saham ke, trade currency ke, trade commodity ke, tak kisah, sama je cerita dia. Okay? Next, kepada trader. Kisah trader, anda datang dengan satu cerita market yang anda faham. Saya dah bagi mengenai market dynamic tadi. Saya rasa itu menjawab banyak, ramai punya persoalan nak fahamkan fundamental, sentiment dengan technical. Anda nampak, jangan cerita fundamental tapi benda tu tak nampak dekat chart. Kan? Dah, okey. Anda kena nampak benda tu dekat tempat yang anda nak letak duit. Jangan cerita, oh ni interest rate naik, interest rate turun, tapi benda tu, oh interest rate naik, mata wang ni kuat, USD kuat. Tapi kita nampak USD dekat saham menjunam. Jadi bila kita faham mengenai market dynamic dan benda tu interact sentiasa, 3 tu, index, USD dan JPY sentiasa interact. Dia nampak dekat saham, dia nampak dekat semua. Okey? Fahamkan itu. Fahamkan market type, ya, dan kesesuaian sistem yang anda tak trade, dan fahamkan kesesuaian sistem yang kita pakai. Ya. Serta kaedah entry simple, yang pentingnya cara keluar tu mesti ada. Sekali dah faham Munsan? 3 benda tu Munsan. Kan? Boleh tangkap kan? Okay. Fahamkan yang 3 tu. Interaksi di antara USD, JPY, index.
USD, JPY, index. Tengok mana satu yang bergerak. Dia dynamic. Fahamkan diri kita. Semuanya bermula daripada diri kita. Bukannya, ini satu yang saya share. Ia bukannya pasal faham market. Anda faham diri anda dahulu. Orang cerita pumpang market. Anda tak standby. Sebab banyaknya dalam market ni, it's not you against them. Anda tak dapat nak trade market. What you trade is your belief about your system, melihat kepada benda berulang dan nak ikut disiplin, nak ikut sistem tu. Itu yang banyak orang gagal. Dia bukannya tak pandai trade, bukan teknik dia tak bagus. Dia tak dapat nak disiplin, nak ikut teknik dia. Itu sebenarnya. Dan pertama sekali anda tengok cara anda dengan duit. Ini asal dia. Ini asas dia. Siapa diri anda? What type of personality, money personality that you have? Adakah anda seorang yang senang nak spend? Adakah anda seorang penyimpan? Ni jangan. Ramai yang shopping untuk nak trade. Ni tak dapat. Ada duit aku depo, ada duit aku trade. Aku trade sikit-sikit. Itu bukan trading. Buat demo. Pakai dan dapatkan parameters for your system dahulu. You are opening one conversation on this live. Saiful? Okay. So, you are, don't shop. Don't shop. Maksud dia macam ni. Ada duit, aku trade lah. You can't be doing that. You can't be doing that. You are not doing that. What you want is to think. Trading, whatever. Tak kisah you are trading what. You want to start thinking about one portfolio. And where the money will go when you trade. When you make money, when you lose money, it must come from a financial planning. Plan. Bukan hanya kepada don't do this. Ini orang bekerja sebagai trader. I have one monthly target of 10%, 5%. Itu orang nak gaji. Itu institution trader. As a retail trader, you have satu portfolio that you have long-term target. Then from that long-term target, why you put money? Why you put money? Long-term target. Then you break it down into smaller target. You must have what you want to achieve. Saya nak bersara daripada ni. What is that? How much? The how much. You can have that pecahan kepada your system. Because this is all you. I cannot tell you what is right for you. Only you knows you. So, saya tak dapat nak kata mesti ada 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun. You come up with your objective. Yep, sama-sama. Tanya soalan. Okay, tanya soalan saya pun. Ada yang memang sembang dengan saya ni, saya pun. Kungsan dari tadi, dia duduk kat rumah, dia sembang dengan saya. So, it's all about that, the trading psychology. It all starts from here. Yes, it's good to know about the market. It's good to have one strategy. Simple, complex exit, simple entry. But the most important is this. The most important is you, your preparation. Baru bangun tidur. Pukul berapa ni, Pian? Aduh. Paling penting diri kita. This is the most important part. So, setiap kita mempunyai benda berbeza, tak sama, objektif berbeza. Kita ambil 4 contoh, student, fund manager, working professional, full-time retail trader. Kita tak sama. Your job is to find out who you are, where you fit in dalam picture ni. And finding out more about you. It's not finding out about the market first. You find out about you. Kita nak start business online ni. Before you start a business, online
online punya laporan kepada sistem dagangan, tak kisah what you trade, you need to know where you fit in, what type of portfolio you nak buat, and what time that you have. Apa modal yang ada, apa objektif yang ada. Ini tak, saya nak trade sebab apa? Nak buat duit. Iyalah, nak buat duit, semua nak buat duit. Tapi macam mana modal nak letak berapa? Dia kepada kita tau. You have to look at this. Bukannya tahu pasal 3711 tadi, market dynamic itu beside the point. You need to know you dahulu. That's it. That is where you need to find out first. List down your belief. Find out your objective. And cari what your self-inventory. Buat apa yang kelebihan yang kita ada. Buat your self-inventory. Maybe you are the type of person that have all the time. Bangun tidur pun jam 3 bank tutup kan. Ui, pukul 4. Zohor habis. Okay. Self-inventory. Aduh. Okay. Cari your age, kelebihan. Your kelebihan diri. Then macam berniaga, apa yang kelebihan kita ada. This is what yang jadi kita punya the belief yang kita ada, inilah yang menjadi kita punya window kepada reality. This is the window towards reality, kepada reality. Because ramai yang ada belief menyebabkan reality dia lain rupa reality dia. Contoh lah, saya bagi senang. 10% every month. Wow. Saya cakap wow. Wow. Sustainable. Tu benda dia. Boleh sustain ke tak? Ni benda-benda dia. I'm not saying it's impossible, tapi saya cakap wow. Because the standard dalam industri trading ni adalah 30%. 30% is on the high side actually. I'm not saying it's impossible. I'm saying it's possible. But the thing is, look at your belief and make sure the system, because ramai trade tak ada, sebab dia tak ada objektif, belief dia pelik-pelik tau. Dan dia letakkan satu objektif, try dulu dapat ke tak. Your system can generate what you want. If your system tak dapat generate and you try different system memang tak dapat generate, you need to lower down your expectation. Sebulan saya nak buat 50% tak banyak bang. Adoy, saya cakap adoy je. Adoy, itu je. Benda macam ni. So, kita tak sempat nak habiskan. God believe become unbelievable. Inilah benda dia. So, baca nota ni. Siapa yang tak ada lagi dalam grup CTFX, anda boleh tengok dekat Facebook saya sebentar lagi. Saya post dekat Facebook saya. Search for Zulkifli Abdul Razak. Saya letak link untuk grup dekat situ. Masuk dalam grup, cakap hi ataupun salam. Itu je. Okay. Lepas tu delete komen anda sendiri. Okay. Baca dia. We are going to discuss about all these things dalam kita punya webinar. Dalam 19 lagi webinar. Bagi yang pertama ikut, ingat ini. Trading ni adalah serious business. Dia bukan hobi. Hobi cost money. Manage dia sebagai satu business. Ada plan. Ada business plan anda. Business plan bukan hanya nak entry. Business plan meliputi segala-galanya, because your business is not defined by one entry or a single day entry or 1 week entry. Dia kepada satu numbers of trading positions. Okay. Ada masa anda silap, plan anda tak ikut, dan jangan sebabkan benda-benda macam tu menyebabkan anda punya perniagaan ni jatuh. Okey? Jadi buat ni. Tolong buat ni yang saya sebut awal tadi. Every Saturday morning. Buat dekat phone anda. Guna notes tu. Buat dia. Ni satu exercise yang anda boleh buat. Apa kepercayaan anda. Tulis saja. Tulis apa yang anda dapat daripada kepercayaan. Contohnya saya percaya kepada. Dan jangan bohong diri sendiri lah. Ya, sama-sama. Buat yang ni. Tolong buat yang ni. Ni something yang keep me centered. This is what I do every Saturday morning. Baru bangun tidur ke tak bangun tidur lagi ke,
Saya akan buat dekat phone saya. Saya akan type dekat phone saya. Yes, buat vlog tu lah. Okay. Work on your belief, lihat kepada daripada, compare dia every week, ni, lepas tu letakkan dia dalam useful belief, limiting belief. Useful belief ni benda-benda yang berguna lah. Limiting belief, saya percaya saya seorang scalper. Then you limit yourself kepada scalping. Okay. Discover your trading style, buat top trader test. Ya, buat top trader test ni dan lihat siapa diri anda. Sebab itu saya selalu ulang benda ni, invest in a system, cuma dagangkan sistem anda. Don't worry about the market. Worry about you, disiplin nak ikut sistem. A system include macam mana kita manage dagangan kita, macam mana kita manage kita, dan macam mana kita manage duit. Bukan hanya nak entry je. Bukan itu. Bisnes ni bukan cuma tahu buka pintu kedai. Dia kena tahu jaga account, jaga duit, buat marketing. Trade your system. Itu je. Okay? Boleh? InsyaAllah bersama lagi pada malam nanti untuk topik kedua kita. Malam nanti kita punya topik adalah apa? Malam nanti topik kita adalah sistem dagangan pendekatan holistik. Terima kasih semua. InsyaAllah bersama lagi pada jam 9 malam nanti. Helmi, webinar dia pada jam 8. Ikut Sri, Luan, Nuzan, Cekis, Dugat, Milyong, Lokman, Mastura. Lama tak nampak. Fifi, Ronald, ada masa tahu. Wong, thanks Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz, William, Saiful, thanks. Mat, terima kasih. Tawiyah, Tuan, terima kasih. Boleh. Daftar je. Okey, Fikri. Nama FB, Zulkifli Abdul Razak. Nama penuh. Cari Zul Razak pun ada. Lepas ni saya tak post ni. Okey, Lukman, sama-sama.